Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk bab 3, tajuk kegravitian. Okey, kita pergi kepada 3.1, hukum kegravitian semester Newton. Okey, awak boleh refer buku teks muka surat 79. Okey, yang pertama, kita pergi daya graviti. Okey, daya graviti dikenali sebagai daya semesta kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Okey, so daya graviti mesti ada dua jasad. Okey, jasad yang pertama kat matahari dan di sini ialah bumi. So daya graviti dia bertentangan. Daya graviti dia bertentangan. So daya graviti antara matahari dan bumi. Okey, yang kedua daya graviti di antara matahari dan bulan. Okey, dua jasad dan jasad ni bulan dengan bumi. So ada daya graviti di antara bumi dan bulan. Okey, kita pergi yang seterusnya, hukum kegravitian semester Newton. Okey, hukum kegravitian semester Newton ni menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara pusat dua jasad tersebut. Okey, so di sini F ialah daya graviti antara dua jasad. Okey, di sini ada dua jasad yang pertama dan jasad yang kedua. So F ni arah bertentangan. So F ni ialah daya graviti. Okey, so R ni awak kena tahu R ni ialah jarak di antara pusat jasad yang pertama dengan pusat jasad yang kedua. So R ni kuasa 2. Okey, berkadar songsang maksudnya dia kat bawah, berkadar terus maksudnya dia di atas. Okey, G ialah kegravitian, pemala kegravitian. So G ni kita bagi nilai dalam soalan ialah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter kuasa 2 kg negatif 2. Okey, tapi formula bagi daya graviti ni ialah formula ni ialah Gm1m2 per R kuasa 2 dan unit dia ialah Newton. Okey, ini ialah formula pertama yang awak kena ingat bagi hukum kegravitian semester Newton. Okey, sekarang kita akan menghubung kait pecutan graviti G di permukaan bumi dengan pemala kegravitian semester G. Okay, sebelum ni bab 2 kita ada belajar hukum gerakan Newton kedua. Daya graviti boleh diungkapkan sebagai F sama dengan mg. Okay, awak gantikan pecutan tu dengan G, graviti. Okay, dan hukum kegravitian semester Newton ialah F Gm1 m2 per R kuasa 2. Okey, sekarang kita akan hubungkan, gantikan nilai F dengan Gm1 m2 per R kuasa 2 dan nilai bagi gerakan Newton ialah M1G1. Okey, boleh potong nilai mm ni, awak akan dapat pecutan graviti tu. Okey, G ni ialah pecutan graviti, Gm per R kuasa 2. Okey, ini ialah formula yang kedua. Okey, formula yang kedua. Okey, awak boleh buat aktiviti 3.4 macam mana dia menerbitkan pecutan graviti ni. Okey, dalam aktiviti 3.4 muka surat 83. Okey, seterusnya kita tengok lakaran graf bagi variasi nilai pecutan graviti G dengan jarak R dari pusat bumi. Okey, ada pada muka surat 84. Okey, nilai G ni, G ni lah pecutan graviti, adalah berkadar terus dengan jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R. Okey, jarak antara dua pusat dengan jejari bumi. Dia berkadar terus, maksudnya dia bergaris lurus. Okey, kemudian nilai G berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R lebih daripada R besar. Okey, ini ialah dia punya lakaran graf. Okey, seterusnya awak boleh tengok 85. Macam mana nak mengaitkan pecutan graviti G di permukaan bumi dengan pemala kegravitian semester G. Okey, so ialah jarak antara dua jasad. Okey, bumi dan satelit. So jarak adalah pusat satelit dengan lilitan satelit atas permukaan bumi dan R ialah jejari bumi. Maksudnya daripada pusat ke permukaan bumi ni. Okey, R besar. Okey, pada kedudukan dengan ketinggian H dari permukaan bumi, jarak dari pusat bumi ialah R. Okey, jarak daripada pusat bumi ni ialah R. Okey, R ni apa? R ni ialah hasil tambah H dan R besar. Jarak antara satelit dengan jejari bumi. So, pecutan graviti ni boleh dikira sebagai Gm R tambah H kuasa 2. Okey, jika
cara untuk kira pecutan graviti bumi pada permukaan bumi saja, maksudnya di luar ni saja, tak melibatkan H ni, di mana H ni ialah kosong. So pecutan graviti boleh ditulis sebagai GM per R kuasa 2. Iaitu rumus G sama dengan GM per R kuasa 2 boleh digunakan untuk menghitung pecutan graviti di permukaan jasad lain seperti planet, bumi dan matahari. Selain daripada boleh ukur pecutan graviti di bumi, dia juga boleh mengukur pecutan graviti di planet lain, bulan dan matahari. Seterusnya, kita tengok daya memusat dalam sistem satelit dan planet. Okey, ada pada muka surat 88. Okey, ini ialah bumi. Okey, ini ialah bumi. Okey. Okey, ini ialah orbit, nampak ni. Orbit di mana laluan bagi satelit ni, awak boleh tengok. Okey, pecutan graviti dia akan ke dalam. So hal laju dia akan keluar. So dia akan bergerak dalam bentuk membulat macam ni. Okey, so ada 3 satelit sedang mengorbit bumi tu dengan laju seragam. Maksudnya dia bergerak dengan laju seragam dan gerakan bulat. Okay, kita tengok daya memusat. Okey, bagi satu jasad yang melakukan gerakan membulat, terdapat satu daya yang bertindak di atas ke atasnya dengan arah yang sentiasa menuju ke pusat bulatan itu. Okey, ke arah pusat bulatan itu. Daya ini dikenali sebagai daya memusat. Okey, awak tengok ni contoh gerakan atlet yang melontar tukul besi ni. Okey. So F dia ke dalam. F dia ke dalam. Maksudnya daya memusat tu akan ke dalam. Okey, R ialah jarak antara jejari bulatan ni. Okey, jejari bulatan. M ialah jisim dan V ialah laju linear. Laju kuasa 2. So ini ialah formula bagi daya memusat. Okey, formula yang ketiga ialah formula bagi daya memusat. Okey. Untuk contoh pengiraan awak boleh tengok pada muka surat 90. Okey, macam atlet lontar tukul besi ni, dia akan memutarkan dulu tukul besi dalam satu bulatan, lepas tu dia akan lepaskan dia. Okey, so maksudnya dia akan ada daya memusat yang bertindak ke arahnya. Maksudnya yang mengorbit tu dia akan ada daya memusat. Okey, so ini ialah daya memusat. Okey, macam mana nak kira pecutan memusat pula? Bila ada daya memusat, kena ada pecutan memusat. Macam tadi dia ada daya graviti. Lepas tu dia ada pecutan graviti. Sekarang daya memusat dan pecutan memusat. Okey, pada muka surat 91, awak boleh rujuk. Okey, objek dilancarkan dari P dengan laju linear V. Okey, laju linear V. Okey, tengok objek pertama. Objek yang dilancarkan dengan laju linear yang rendah akan mengikuti lintasan 1 dan tiba di bumi di pusat Q. Maksudnya bila laju tu rendah, laju linear tu rendah, dia akan lalu dekat lintasan 1 ni, lepas tu dia akan tiba di bumi pada Q ini. Okey, tapi dia ada 2. Satu lagi, objek yang dilancarkan dengan laju linear yang cukup tinggi akan mengikuti lintasan 2 dan membulat mengelilingi bumi. Objek ini tidak akan kembali semula ke bumi. Okey, so dia akan mengelilingi bumi. Okey, lintasan bagi objek yang jatuh bebas dan mengelilingi bumi. Okey, macam itulah satelit kita dilancarkan. Kalau dilancarkan dengan laju yang rendah, dia akan terus jatuh ke bumi. Dia akan lalu dekat satu ni dan jatuh ke bumi. Bila dilancarkan dengan laju yang tinggi, dia akan mengikuti lintasan yang kedua ni dan dia akan bergerak mengelilingi bumi mengikut orbit. Okay. Seterusnya, pecutan memusat. Okey, dengan membandingkan formula dengan daya F sama dengan MA, rumus untuk daya memusat kita boleh dapat. Okey, sebagai F sama dengan MA. Awak ganti F ni sebagai daya memusat tadi, MV kuasa 2 per R sama dengan MA. Okey, awak akan dapat A ni, pecutan memusat sebagai V kuasa 2 per R. Awak potong huruf M ni. Okey, ini ialah formula yang keempat. Okey, pecutan memusat.
Okey, ini dia punya gambar rajah macam mana dia menggambarkan antara pecutan memusat. Okey, pecutan dengan halaju ni ialah mesti arah pecutan arah ke dalam dan halaju ni mesti pada arah yang sama. Okey, dan dia bersudut 90 darjah. Okey, ini dia punya huraian dia lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada jisim bumi dan matahari. Okey, rumus jisim bumi dan matahari boleh diterbitkan menggunakan rumus kegravitian semester Newton. Okey, awak boleh buka muka surat 94. Okey. Dia antara hubungan antara hukum kegravitian semester Newton. So maksudnya G M besar M per R kuasa 2. Okey, lagi satu ialah rumus daya memusat. Okey, daya memusat ialah mv kuasa 2 per R. Okey, combinekan antara dua formula ni, dua persamaan ni. Okey, awak boleh potong huruf M kecil ni, awak akan dapat M besar sama dengan V kuasa 2 per R. Dan V ni awak gantikan nilai 2 pi R per T. Okey, kenapa awak gantikan nilai 2 pi R per T ni ialah formula jejari bagi gantikan ini ialah 2 pi R per T ni ialah halaju halaju bagi laju linear yang mengelilingi bumi tadi. Okey, dekat daya memusat tadi. Okey, so formula dia awak boleh tengok bagi menentukan formula rumus jisim bumi dia ialah 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 per 3. So awak boleh tengok muka surat 94 tu pada rajah 3.21 tu. Okey, daripada gabungan antara hukum kegravitian semester dan formula daya memusat tu awak boleh buat persamaan tu sampai selesai dapatkan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GT kuasa 2. Okey, T itu ialah tempoh peredaran bumi. Okey, tempoh peredaran bumi. Okey, so yang terakhir, okey, bagaimana formula yang digunakan untuk menentukan jisim bumi atau matahari? Okey, yang pertama untuk menentukan jisim bumi atau matahari, dia kena bagi awak, ni untuk daya yang diperlukan untuk menghitung jisim bumi dulu. Okey, dia akan bagi awak jejari, so dia akan bagi R berapa, lepas tu dia akan bagi awak huruf T. Okey, G dia dah bagi sebab G ialah pemalar. So awak hanya kira sahaja. Okey, untuk jisim bumi ni. Awak masukkan 3.142. Okey, darab dengan jejari orbit bumi dan pemalar kegravitian, dan T ni ialah tempoh peredaran. Dia akan bagi dalam soalan untuk mengukur jisim bumi. Okey, yang seterusnya untuk mengukur jisim matahari pun sama, dia akan bagi jejari orbit mana-mana planet. Okey, lepas tu dia akan bagi awak tempoh peredaran. So huruf G, T dan R akan diberi dalam soalan. So ini awak kena guna formula ni untuk mengukur jisim bumi ataupun jisim matahari. Dia ialah formula yang kelima. Okey, yang awak perlu ingat. So yang pertama tadi, cikgu ulang balik. Formula yang pertama ialah hukum kegravitian semester Newton. Okey, yang kedua ialah pecutan graviti. Dan F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okey, yang kedua ialah pecutan graviti di mana G kecil sama dengan GM per R kuasa 2. Yang ketiga ialah daya memusat F sama dengan MV kuasa 2 per R. Yang keempat ialah pecutan memusat A sama dengan V kuasa 2 per R. Dan yang kelima ialah jisim bumi atau matahari iaitu 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per G T kuasa 2. Okey, so itu saja untuk bab 3.1. Banyak formula yang perlu awak terbitkan. So, kena tahu antara asas-asasnya iaitu hukum kegravitian semester Newton dan hukum Newton kedua untuk menghubung kaitkan antara formula-formula berkenaan. Okey, sampai sini dulu video ni. Okey, cikgu nak awak buat latihan dalam buku teks, latihan formatif 3.1 muka surat 95. Okey, kita akan adakan Google Meet untuk bincangkan jawapan. Okey, terima kasih kelas.